Okey, kali ni soalan yang tiada gabungan, belum gabungan lagi, iaitu prisma ataupun prisma piramid jenis piramid. Okey, macam mana cikgu tahu ada piramid? Sebab dia ada center dekat sini, tu pusat dia. Daripada pandangan hadapan Daripada pandangan hadapan kita nampak dia ada puncak dan ada tapak. Okey, untuk yang ni kita perhatikan bahagian bucu dia ni tidak berada pada satah normal, garis normal. Jadi kena hati-hati, jadi kita kena dapatkan dulu garis normal tersebut. Okey, so kena dapatkan tinggi sebenar lah. Okey, yang ini ada juga cikgu ceritakan dan terangkan dalam TikTok cikgu. Boleh tengok kenapa, apa beza bila bucu ni tidak berada pada garis normal. Okey, buat masa ni kita buat latihan dahulu. Okey, jadi cikgu naikkan dulu. Okey, kita naikkan garisan bucu pergi ke garis normal. Okey, dan nanti kita turunkan ke bawah untuk dapatkan tinggi sebenar. Okey, ni bukan tinggi sebenar, bukan tinggi, panjang sebenar. Okey, so kita buat ketinggian dia. Lepas tu yang ni kita boleh tanda kat mana-mana je. Jangan terlalu rapat, nanti dia masuk dekat ruangan jawapan. Jangan terlalu jauh sehingga keluar daripada petak jawapan lah. Okay, cikgu pilih dekat sini. Okay, cikgu lukis pekat kat sini so that awak nampak. Jadi ini semua adalah garisan binaan. Okay, so dekat sini kita akan turunkan hujung tapak ni yang kita dah bawa naik ke atas ke bawah. Okey, ada pelajar yang diturunkan terus sampai bawah. Okey, cikgu jenis turunkan sikit sini dan cikgu tanda bahagian yang ni. Okey, cikgu turunkan dekat sini dan kita dapatkan ketinggian sebenar, panjang sebenar. Okey, so lukis dulu panjang sebenar supaya kita tak keliru, kita tak careless. Okey, tak careless, tak cuai. Dan kita akan ambilkan tinggi sebenar sebagai jejari untuk pengorakan kita. Ini menggunakan kaedah jejari. Okey, cucuk pada puncak yang kita pilih dan kita buat lekuk. Okey, jadi ini adalah permulaan K kita. Kita ambil permulaan K kita kat sini. Okey, ini pun sama, jangan pekat. Ini adalah garisan binaan, tapi cikgu pekat untuk awak nampak lah. Okey, so dekat sini kita dah sediakan tempat kita nak jawab. And then kita tengok permulaan claim. K adalah claim, permulaan kita dekat tengah dan kita kena pusing arah jam. Okey, arah jam. Jadi K kat sini 1, 2, 3, 4, 5 dan kembali pada K. Okey, hati-hati sebab antara K dengan 1 ada titik dekat sini. Ada perubahan tinggi kat sini. So cikgu namakan dia A. Yang ni tak ada, masing-masing perubahan tinggi pada lipatan. Dan ni adalah, ni pun sama pada permukaan Jadi cikgu tandakan B. Yang ni tak ada apa-apa perbezaan tinggi. Okey, dekat 4, antara 4 dengan 5 ada perbezaan tinggi. Jadi cikgu nyatakan ni sebagai C. Okey, dan dekat sini ada C juga, tapi ni C bawah, C atas. Okey, 5 tak ada, masih pada lipatan. Dekat sini pun tak ada apa-apa yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi sekarang kita dapatkan dulu semua jarak dan kita pindahkan pada jawapan ni. Okey, so cikgu akan pindahkan nombor dulu, nombor dahulu. K ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Kita double check dulu. Jadi tak adalah kita cuai mengambil jarak tapak. Okey, jadi sekarang cikgu dah check tadi. So samalah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita semak. K 1, 2, 3, 4, 5,
dan K. Okey, jadi kita akan buat garisan elemen. Dalam kes ini, garisan elemen kita adalah garisan lipatan. Okey, cikgu pekat supaya awak nampak, tapi awak jangan pekat ya. Okey. Yang ni jangan pekat lagi, belum jawapan lagi sebab nanti akan ada perubahan tinggi. Nanti kita keliru, takut keliru. Okey. So kat sini, okey, tengok tapak dia semua lurus. Jadi kita kena buat garis lurus untuk tapak dia. Tapak piramid ni kan lurus. Okey. Okay, maaf ya kalau cikgu laju sebab ini sepatutnya yang kita buat masa SPM. Kita kena kekalkan kelajuan dalam tahap yang logik lah. Jangan terlalu laju sampai kita buat kecuaian. Okey, jadi sekarang kita buat satu-satu dulu. Kita buat yang atas dulu. Cikgu suka buat yang bahagian dalam, yang atas. Okey, yang atas ni dulu. So, cikgu akan pindahkan ketinggian dia. Iaitu K, 1 ni K. 1 dan 2 berada di tempat yang sama. Lepas tu 3 dekat K. Okay, cikgu akan numbering ya. 3, lepas tu 4 dan 5. 4 dan 5. Lepas titik ni, lepas tu K balik. Jadi sekarang kita akan pindahkan ketinggian tersebut untuk dapatkan jarak sebenar. Okay, pastikan lock. Okay, dan kita pindahkan ketinggian pada tinggi jarak sebenar. Okey, jadi yang ni 45. So ini ada, boleh numbering kan lah, 1 2 3 K. Sini ada 4 5. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita nampak kat sini, kita akan pindahkan pada kawasan dia. Okey. Okey, jadi kat sini K 1 2 3 K. K kita ingat ya, ada 2, K pertama dan K akhir. Lepas tu kita akan pindah pula titik 4 dan 5. K 4, Allahu Akbar, dan 5. Okey, dah siap tu kita boleh sambungkan dia. Ingat permulaan kita K, jumpa 1, jumpa 2, 3, 3, jumpa 4, 4 jumpa 5, 5 jumpa K. Inilah jawapan kita. Potongan bahagian atas. Okey, ruangan kosong bahagian atas ni. Okey, dan kemudian kita akan buat bahagian bawah pula. Okey, so kita kena hati-hati dengan bawah ni sebab dia ada jarak yang berbeza dekat sini. Jadi kita akan pindahkan jarak A pergi ke ruangan jawapan kita. So cikgu ambil 1 ke A. Okey, jarak 1 ke A menghala ke arah K. Cikgu tak ambil K ke A sebab pendek kecil. Jadi cikgu ambil nilai yang besar, 1 ke A, cucuk 1 menghala ke arah K. Jadi cikgu akan dapat A dekat sini. Okey, tandakan pada garis lurus, bukanlah lengkung Okey, sama juga dekat sini cikgu ambil 2B. Okey, ambil jarak 2B. Cucuk 2 tanda B, cucuk 2 ke arah 3 untuk tanda B. Sama juga tanda pada garis lurus. Okey, jadi dekat sini kita dah ada garisan tapak. Dan sekarang kita tengok kat sini, ini adalah A dan B. Kat sini kita ada tapak bahagian bawah untuk 1 dan 2. 3 dekat K juga. Okey, hati-hati Kita pergi pada bahagian bawah dulu, baru bahagian atas. Sebab kalau kita ambil atas dulu baru bawah, yang ini perlu dotted line. Okay, garisan putus-putus. Dalam kes ni tak ada garisan putus-putus. So ini adalah berada di bahagian hadapan. Kita tengok yang ini pun kita tahu. Kita condong. So kat sini.
Okey. So ini bahagian depan. Ini depan. Yang ini belakang. Okey. Ini depan. Ini belakang. Jadi lepas 3 jumpa 4. 4 kat bawah ni lah. Bahagian 4. Lepas tu kita akan ada C juga. Sama. Lepas tu bahagian C atas. Okey. C atas dekat sini. Ni C bawah. C atas dengan 5. Kita tengok 5 kat sini. Okey. And then pergi jumpa K balik. Okey. So lepas kita dah buat numbering. Okey. Perhatikan. Supaya kita tak keliru, kita tak cuai. Cikgu sentiasa buat numbering. Boleh cikgu tak buat numbering, tapi kecuaian akan berlaku walaupun kita dah terrell. Okey, macam mana hebat sekalipun kita, jangan terlalu yakin. Okey, so yang ni kita tengok, ini adalah 1, 2 kat bawah ni. Kalau takut salah, cuba tengok yang ni kita dah guna. Yang dekat sini ada curve kat situ. So titik ni dah guna. So kita jangan ambil. Kita ambil bahagian bawah. Kena ingat lah. Okay, then ada titik 5 dengan C. 5 dengan C. Dan yang lain semua berada di bahagian tapak bawah. So kat bawah ni. Jadi sekarang kita akan bawa titik ni dekat tempat masing-masing. Kecuali untuk C. Okay, untuk C. Dekat sini C. Oh sorry, bukan kat sini. Okay, dekat sini kita tak cari lagi C tu, kita tak pindahkan lagi dia punya jarak tempat dia. So, ini adalah A dan B. Okay, C kita tak ambil lagi. Kita akan ambil jarak 4 ke C menghala ke arah 5. Okay, 4 ke C menghala ke arah 5. So tanda pada tapak. So ini adalah C. Okay. Untuk yang C, cikgu akan tunjukkan prosesnya. Kita pergi ke A dulu. Sebab A bahagian tapak. Jadi tak sukarlah, tidak susah. Okay, kita mulakan dengan K. K bahagian bawah. Pergi ke A. A dekat sini. So ini adalah jawapan kita. Okay, jawapan kita. Lepas tu A pergi ke 1 dan 2. Okay, so kita bawa tinggi 1, 2. Jangan salah. Kita ambil tinggi 1, 2 yang ni. Kita pindahkan pada titik 1 dan 2. Okay, masa sama cikgu terus pindahkan 5 5 ni pada lipatan 5. Okay. So K ke A ke 1 1 ke 2 2 ke B B ke 3. Okey, 3 pergi 4. 3 pergi 4. Masih lagi sama. 3, 4. 4 pergi C dekat sini. Okey, C nak pergi ke atas. Nak naik ke atas ni. Okey, kita perhatikan. Ruangan ini adalah ruangan permukaan rata. Okey, kalau kita buat 5. Okay, kalau kita tandakan. Maaf ini dekat sini jangan salah 5. Okey, 5 ni. Kalau kita tandakan. Macam ni adalah lekuk. Okey, ini adalah lekuk, lengkung. Jadi kita tak boleh terima garisan ini sebagai jawapan kita. Okey. So dekat sini kan straight line. Cuba kita tengok kat sini. Ini garisan lurus tau. Ini garisan lurus. Okey. Bila lah garisan lurus, kita kena wujudkan garisan lurus lah. Dapat garisan lurus. Okey. Okey, jadi dekat sini kita ada garis lurus. Jadi kat sini pun kita kena buat dulu garis lurus. Macam mana nak buat garis lurus? Kita cuba tengok. Dia berada pada permukaan 5 dengan 4. 5 dengan 4, jadi cikgu wujudkan garisan 5 dan 4 dulu. Okey, macam mana kita ambil yang jarak 5 ni, yang tinggi, panjang dia ni. Kita tanda pada 4 dan 5. Lepas tu kita buat garis lurus. Okey. Bila kita dah ada garis lurus ni, barulah kita boleh pindahkan garis puncak ke tapak ni. Kita buat garis lurus. Dan di sinilah titik jawapan kita. Yang ni. Okey, titik jawapan kita. Jadi daripada 3 ke 4. 4 ke C. C dekat sini. C bawah. And then C atas. Yang ni.
So straight line naik atas kat sini. Lepas tu pergi ke 5. Okey. Barulah betul jawapan kita, dan 5 pergi ke K. 5 ke K. Okay, so kita dah siap jawab. Okey, cikgu nak pekatkan supaya awak boleh nampak jawapan kita. Okey, so siapa yang nak cuba jawab dah boleh faham. Okey. Yang boleh faham boleh buat jawapan. Okey, cuba jawab tanpa melihat kaedah yang cikgu tunjukkan. Okay, sebab awak dah tengok, dah faham maksud cikgu. So awak boleh buat, dan nanti bila last kali kita tengok jawapan, kita bandingkan sama atau tidak. Jika tak sama, bermaksud awak masih belum mahir bahagian itu. Okey. Dan juga berkemungkinan juga anda cuai. Okey, bila tengok cikgu buat macam senang kan? Okey, nampak cikgu buat macam senang, tapi bila buat sendiri salah. Okey. So dekat situ selalunya cuailah rasa senang. Okey. So dekat mana yang kita tak buat lagi, kita belum siapkan bahagian lipatan. So kalau piramid mesti ada lipatan. So kat mana lipatan tu? Dekat nombor-nombor yang ni. Sebab tu cikgu bezakan nombor dengan bahagian pada permukaan. Macam AB, untuk AB cikgu tak boleh garis. Cikgu tak akan garis. Macam ni ada garisan kan dekat C, tapi cikgu tak boleh garis dekat sini. Sebab ini adalah permukaan rata, bukan lipatan. Jadi kat sini ramai yang cuai untuk terlupa untuk gariskan. Okey, kita gariskan bahagian lipatan, bahagian bawah jumpa bahagian atas. Okey, bahagian bawah jumpa bahagian atas. Sama juga yang akhir pun sama. Okey, barulah boleh kata kita punya jawapan dah siap. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa kemusykilan atau perlukan cikgu semak, okay, bagi yang belajar lukisan kejuruteraan, cikgu mohon awak buat dan semak dengan guru kelas masing-masing, guru lukisan masing-masing. Okay, jangan kita anggap apa yang kita buat itu betul walaupun kita tengok dalam YouTube, kita ikut dalam YouTube. Sebab tak semestinya yang kita buat itu betul mengikut apa yang kita faham. Okay, tetap perlukan guru untuk confirm, untuk pastikan jawapan kita itu betul. Okay, so insyaAllah semua anak-anak yang mengambil lukisan kejuruteraan boleh menjawab soalan ini dan tak takut lagi risau salah ke ataupun risau susah. InsyaAllah soalan ni sebenarnya tak susah. Tidak ada keperluan untuk awak imajinasi, maksudnya mengagak, tidak perlu agak-agak. Okey, ini bukan kita punya masakan. Okey, ini bukan masakan, ini bukan kerja masakan. Kita tak ada agak-agak ya. So kita confirm saja, kita bawa sahaja nilai yang dinyatakan pada pandangan hadapan dan atas untuk tapak. Okey, so kita jumpa lagi untuk topik seterusnya. Okey, jangan lupa untuk subscribe dan share pada kawan-kawan yang lainnya. Bye.